Boleh. Boleh. Pandai sikit. Dongak sikit ya. Dongak kan. Dongak. Itu sebab. Jangan. Ha? Macam ni ya. Ni dongak. Betul. Tekan. Tekan itu je. Mana dia tak boleh je. Suara. Ramai balik kampung. Baik. Kita mulakan kuliah Maghrib pada malam ini dengan sama-sama kita membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil izam syai'ullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiruhu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu man kunna fihi wajada halawatal iman ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyukraha ayyauda fil kufri kama yukraha ayyuhzafu ilan nar. Maksudnya tiga perkara barang siapa terdapat dalam dirinya tiga perkara maka dia mendapat kemanisan iman. Yang pertama bahawa adalah Allah dan Rasul lebih dia kasihi melebihi kasihnya kepada selain daripada keduanya. Yang kedua bahawa tidak dia mencintai seorang itu melainkan cintanya itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga bahawa dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan dalam api neraka. Alhamdulillah. Yang mati Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, datang kuasa sidang jamaah muslimin muslimat mukminin mukminat rahmatullah. Alhamdulillah kita banyak puji dan syukur pada Allah kerana kita dapat bersama pada malam ini. Walaupun kita masih cuti, besok pun cuti lagi. Jadi kita mengisilah program cuti kita, kita meneruskan pengajian kita. Yang cuti-cutilah.
Yang kuliah kita teruskan insya-Allah. Dan sebelum kita masuk kuliah, saya dimaklumkan ada pameran di Masjid Syekh Ahmad, Irtifak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam ni. Dia kata lepas maghrib sampai pukul 11 malam. Jadi sesiapa yang saya rasa pun lepas pengajian kan bolehlah pergi tengok kan. Dia sampai pukul 11 je. Lepas pukul 11 habis. Tak ada lagi dah. Dia dah angkat semua. Jadi tuan-tuan kalau nak pergi lepas pengajian kan bolehlah kita pergi tengok kan. Irtifak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya singgah ke situ tadi. Singgah situ, saya mandi-mandi situ, tukar pakaian dan sebagainya sebelum datang sini. Baik. Jadi kita teruskan pengajian kita, kitab hadis kursi Hadis berapa tuan? Simon. Salah saya kalau tak bisa tinggal lah. Muka surat 41. 41 macam jauh tinggal tu. Tinggal. Saya rasa hadis 51. Muka surat 51 dah. Muka surat 51. Mengerjakan solat kerana takut kepada Allah. Baik, insya-Allah. Jadi malam ini kita lihat hadis di muka surat 51. Tajuknya mengerjakan solat kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Utbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si syaziyatin bi jabalin yu'azzinu bis salah fa yusalli fa yaqulullah azza wa jal unzuru ila abdi haza yu'azzinu wa yuqimus salah yakhafu minni qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhu al jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ini riwayat pada Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Hibban. Baik, hadis ini terima daripada Utbah bin Amir, di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Kan i'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si syaziyatin bi jabalin yu'azzinu bis salah. Saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan kalian merasa kagum ataupun reda dengan seseorang penggembala kambing di sebuah kawasan tinggi di kaki bukit, yang melaungkan azan kemudian mengerjakan solat. Yu'azzinu bis salah fa yusalli. Ya'jabu rabbukum, Allah Ta'ala ta'jub min ra'i ghanamin, daripada orang yang menggembala kambing, fi ra'si syaziyatin, yang tinggal di kaki bukit. Syaziyatin bi jabalin ini bukit lah, yang tinggal di kaki bukit, mana jauh daripada pertempatan orang ramai. Kalau bandar tu lainlah, bandar pekan kan. Bandar pekan ni biasalah kan, azan kadang-kadang orang kata bersahut-sahut kan. Masjid tu, masjid ni, surau tu, surau ni, berlawan-lawan azan. Betul tak? Ini tuan di kaki gunung, kaki bukit, nak cari orang azan pun susah. Nak cari masjid, surau pun susah, sebab jauh daripada pertempatan orang ramai. Yang ada pun mungkin ialah penggembala kambing kan, pencari kayu api dan sebagainya lah. Orang yang kata memburu binatang, tinggal di kaki bukit. Itu saja yang ada. Kemudian dia melaungkan azan bila masuk waktu salat, yu'azzin bis salah. Bila masuk azan dia melaungkan azan, wa yusalli, kemudian dia sembahyang.
Fayaqulullah azza wajal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, unzuru ila abdi haza, tiliklah oleh kamu kepada hamba-Ku ini. Tiliklah ataupun pandanglah oleh kamu akan hamba-Ku ini, yu'azzinu wa yuqimus shalah, dia melakukan azan kemudian mendirikan sembahyang. Ya khafu minni, kerana apa? Kerana dia takut kepadaku. Dia azan tadi, kemudian sembahyang tadi kan kerana semata-mata takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Qad ghafartu li 'abdi, maka sungguh aku ampunkan baginya akan segala-gala dosanya. Qad ghafartu li 'abdi, aku ampunkan dosanya. Wa adkhaltuhu jannah, dan aku masukkan dia ke dalam syurgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni nak beritahu pada kita tentang maknanya kat mana sahaja kita berada, bila masuk waktu solat, wajiblah kita solat. Macam mana pun keadaan kita masa itulah. Macam mana keadaan kita masa tu. Selagi mana kita boleh membersihkan diri kita, boleh membersihkan diri, ke situlah kita solat. Kita nak turun kat bawah mungkin jauh, nak cari surau, nak cari masjid mungkin jauh, sebab berada di puncak gunung, kaki bukit. Lainlah kalau kaki bukit tu ada masjid, ada surau, senang sikit. Ni tak ada. Jadi mana-mana apa yang ada kat dia je lah. Apa yang ada dia buatlah. Bukannya payah sangat pun. Apalagi kalau di kaki bukit, tuan-tuan, ada pula air terjun, lagi senang. Kaki bukit kan ada air terjun, senang tak? Ambil je sembahyang kat air terjun. Lepas tu bentang syahadah, azan, bentang syahadah, kan, ada kiblat dan takbir, Allahu akbar. Tak? Semaknanya apa benda yang payah dalam dunia, tak ada yang payah pun. Dan solat pun bukannya lama sangat pun. Paling tidak pun 10 minit, 15 minit kan sembahyang. Itu pun kadang ada, kadang kita pun kadang tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat. Kenapa tak buat? Kadang-kadang daripada kecil memang dia tak dilatih macam tu. Kalau daripada kecil dah dilatih, jadi bila dah besar, dah tua, jadi benda tu tak jadi masalah pada dia. Senang je. Kemana pun dia pergi musafir, sama ada naik kapal terbang ke, naik bas ke, naik kereta ke, jalan kaki kan, pergi memburu binatang ke dan sebagainya di kaki bukit tadi kan. So masuk waktu azan dan juga mengerjakan solat. Nampak tak? Mudahnya Islam ini mudah. Yang menyusahkan ialah orang. Orang yang menyusahkan. Islam itu mudah. Tak? Baik, apakah pengajaran daripada hadis ini? Pertama, kekaguman Allah Ta'ala terhadap perbuatan seorang hamba, menunjukkan keredaannya kepada ibadah yang dilakukan. Kan Allah Ta'ala sebut tadi, hadis tadi sebut, ya'jabu rabbukum, Allah Ta'ala takjub. Takjub pada hamba tadi, dia heran tengok dia. Maknanya komitmen hamba tadi terhadap ibadah, perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia dahulukan dahulu. Kalau dia boleh solat berjemaah pun lagi elok. Dah lah sembahyang di kaki bukit kan. Lepas tu ramai pula kawan-kawan ni lagi, boleh pula sembahyang berjemaah. Tak? Boleh pula berzikir. Lepas tu lepas sembahyang kan ada pula tazkirah daripada Ustaz Azhar. Tak? Imam Azhar bagi pula tazkirah, ceramah. Wah, bagus betul tu tak? Bukan sembahyang aja, ada pula pengisian dia. Alhamdulillah. Jadi mudah aja Islam ni. Bukan payah sangat pun. Bukan ambil masa yang lama pun nak sembahyang. Bukan perlu pikul balak pun. Kalau nak sembahyang ni perlu ke pikul balak? Tak perlu. Tak perlu pun angkat cangkul, menyangkut tanah baru kita boleh sembahyang. Perlu ke? Tak perlu. Benda dah ada dah. Lainlah kalau dulu tuan-tuan, kalau dulu nak buat tempat ibadah, nak buat masjid, nak buat surau, terpaksa kadang-kadang kata tebang pokok balak. Terpaksa tebang pokok balak. Kan nak buat tiang masjid, nak buat tiang surau. Susah nak buat dulu. Sekarang senang je, upah kontraktor je. Sediakan duit.
Sediakanlah duit cukup tak duit berapa ribu nak buat ni? Sedia duit dapatlah. Dapatlah orang kata surau baru, dapatlah masjid baru. Ada aircon lagi kan. Macam surau ni kan ada aircon. Kan? Alhamdulillah lah. Tu pun ada yang tak datang ke surau walaupun ada aircon. Tak, walaupun ada aircon tu pun ada yang tak datang. Tak tahu macam mana dia nak. Mungkin aircon surau ni mungkin tak bosak, mungkin dia suruh pasang bosak sikit kan. Baik. Kemudian menitipkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua ibadah. Kerana ia adalah punca kepada pengampunan dan juga ganjaran pahala syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat itu, dalam hadis ini perkataan ya khafu takut. Perkataan takut ni ada beberapa perkataan dalam bahasa Arab yang bermakna takut. Antaranya khaufun, la khaufun alaihim, takut. Taqwa, takut juga. Yakhsha pun takut. Rahbatun, raha alif ba tambah butah rahbah pun bermakna takut juga. Banyak kalimat bahasa Arab ni bermakna takut. Cuma yang makna takut yang secara menyeluruh ni biasanya takwa lah secara menyeluruh. Baik, kemudian jadi dalam konteks ibadah kepada Allah mesti ada timbul perasaan takut. Di samping perasaan ikhlas kepada Allah. Ikhlas kena ada juga. Takut aja ikhlas pun tak ada pun tak boleh. Mesti ada ikhlas, mesti ada takut kepada Allah. Di samping itu mesti ada rojak. Rojak mana pengharapan. Pengharapan kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan Allah Ta'ala terima ibadah kita. Mesti ada rojak. Rajim alif amzah rojak. Pengharapan kepada Allah supaya Allah Ta'ala terima ibadah kita. Kemudian yang ketiga, pengajaran daripada hadis ini, keharusan beruzlah. Keharusan beruzlah adalah dalam keadaan tertentu sahaja seperti situasi peperangan, kacau bilau dan juga sebagainya. Nampak? Jadi hadis ini ada kaitan dengan uzlah. Kenapa lelaki ini tinggal di kaki bukit? Bila tinggal kaki bukit, mana dia jauh daripada orang ramai. Bila jauh ramai maknanya dia ada konsep uzlah, mengasingkan diri pada orang ramai. Jadi pengasingan diri daripada orang ramai ini kan boleh. Malahan Rasulullah SAW sendiri pun pernah beruzlah. Rasulullah pernah beruzlah kan di Gua Hira. Nabi mengasingkan diri di Gua Hira. Habis itu zaman Nabi. Zaman sekarang boleh tak beruzlah? Boleh, tak ada masalah. Tetapi dengan syarat tanggungjawab kita selesai. Jangan tanggungjawab tak selesai sibuk nak uzlah. Tanggungjawab pada ahli keluarga, tanggungjawab dalam masyarakat, tanggungjawab tu, tanggungjawab ini dan sebagainya. Maknanya tanggungjawab kena diselesaikan. Barulah kita boleh uzlah. Ataupun contoh paling mudah zaman sekarang ni masuk terikat lah. Masuk terikat. Kerana dalam terikat ni biasanya dia tentukan contohnya berapa hari untuk uzlah. 10 hari contohnya. 10 hari, okey, beruzlah. Maknanya ambil ijazah daripada Tok Guru, guru terikat tersebut. Dia bagilah kata ayat-ayat tertentu yang kita kena amalkan. Dan kita amalkan dalam masa 10 hari tadi. Habis 10 hari, kita keluarlah pada masyarakat. Campur masyarakat balik. Ini tak keluar-keluar. Masuk uzlah tak keluar-keluar tuan-tuan. Macam mana? Masuk uzlah boleh ambil kan ijazah terikat daripada Tok Guru tertentu yang ada, terikat yang disahkan kan, yang dibenarkan. Ambil uzlah dengan dia, mengasingkan diri contohnya 10 hari, 20 hari dan sebagainya. Lah selesai uzlah, campurlah masyarakat balik. Jangan tak campur masyarakat. Bila tak campur masyarakat, kita anggap kita ni maksum pula. Martabat dah tinggi, tak perlu bercampur masyarakat. Jadi kena masuk sama masyarakat. Baik. Jadi itu pengajaran yang terdapat dalam hadis ini. Hadis yang pertama. Baik, teman-teman, kemudian kita masuk ada yang kedua. Dalam bab solat. Lepas tu masuk bab puasa dah. Bab solat. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallam, innal abda iza shalla fil alaniyati fa ahsana.
Innal abda iza shalla fil alaniyati fa ahsana. Wa shalla fi sirri fa ahsana. Qala Allah azza wa jal, haza abdi haqqan. Haza abdi haqqan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Ibnu Majah. Baik. Nabi sallallahu bersabda, kan, innal abda, sesungguhnya hamba, iza shalla, apabila dia sembahyang, fil alaniyah. Fil alaniyah mana pada masa yang kata terang dan jelas, mana orang nampak. Orang nampak kita sembahyang. Fil alaniyah. Lawan alaniyah ni sirriyah. Sirriyah ni orang tak nampak. Alaniyah ni orang nampak kita sembahyang. Jadi sesungguhnya seorang hamba apabila sembahyang waktu alaniyah ni terang dan jelas orang nampak, fa ahsana, maka naklah dia membaguskan ibadah dia, membaguskan sembahyangnya. Wasalla fi sirri, dan apabila dia sembahyang waktu tersembunyi, orang tak nampak, kan, antara dia dengan Allah Taala saja, kan, contohnya waktu apa, waktu kadang waktu duha, kan, kerana waktu duha ni tak semua orang sembahyang, ada orang kadang sibuk bekerja. Kemudian waktu qiyamul lail, kan, waktu tengah malam, pukul 3 pagi, 4 pagi, kan, mana orang masih lagi nyenyak tidur lah, masih nyenyak tidur, maknanya bangun, kan, sembahyang tahajud, kan, 2 rakaat dan sebagainya. Oleh itu kemudian fa ahsana, maka dia memperbaguskan ibadah dia tadi. Qala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala berfirman, haza abdi haqqan, inilah hambaku yang sebenar-benarnya. Inilah hambaku yang sebenar-benarnya. Nampak tak? Jadi ayat hadis ni memberitahu kepada kita, pertama nak beritahu kepada kita memperbaguskan ibadah. Memperbaguskan ibadah ni tak kira tempat. Sama ada orang nampak ke orang tak nampak. Banyak kalau kita ni waktu orang nampak je dia memperbagus ibadah, mengelokkan ibadah. Bila orang tak nampak, dia buat cincai-cincai je. Buat cincai-cincai, kan, nak cepat je. Janji dah buat. Tak? Tapi bila orang ada, wah, akan main lagi. Sembayang itu, rakaat dia tu main panjang rakaat dia, kan. Kita pun ponek nunggu bilalah imam ni nak rukuk ni. Bilalah imam ni nak sujud ni. Ponek dan nunggu ni. Tak boleh macam tu. Sebenarnya kalau ikut pada hadis, kalau ada orang di belakang kita sembahyang, lebih baik kita ringankan sembahyang. Apalagi kalau ada belakang kita ni, kan, kanak-kanak ataupun perempuan-perempuan yang beranak kecil, anak kecil, kan, dia takuti nanti anak dia akan menangis, perlu dia menyusu dengan ibu dia, ibu tengah solat. Jadi digalakkan kita ni waktu solat secara berjemaah, kan, orang ramai, kita digalakkan takhafif meringankan. Bukan makna takhafif meringankan itu buat cincang-cincang, tak ada. Takhafif meringankan itu buat juga, tapi rukuk, sujud sempurna, bacaan Fatihah sempurna, semua sempurna. Walaupun takhafif, ringankan sembahyang. Ringan dalam konteks ibadah dibuat dengan sempurna, bukan cincai-cincai macam tu. Baik, jadi Islam menekankan begitu. Tapi kalau kita sembahyang secara bersendirian, kita digalakkan, orang kata, panjangkan. Tak perlu ringan-ringankan, galakkan panjang-panjang, baca surah yang panjang-panjang. Tapi jangan tidur sudah. Jangan tidur. Kan, konon nak baca surah panjang, suratul Baqarah, las tertidur dalam sembahyang, langsung tumbang. Tidur tu sembang. So macam mana? Jadi dah menyusahkan diri sendirilah. Menyusahkan diri sendiri. Baik. Sedangkan Islam tu mudah, bukan nak susahkan. Jadi kita kembali kepada hadis tadi, di mana Rasulullah SAW, mana yang pertama nak tekan tadi tentang memperbaguskan sembahyang. Yang kedua nak tekankan antaranya ialah ibadah malam. Fisri ibadah malam. Tak? Kemudian nak nyatakan lagi tentang jaminan Allah. Haza abdi haqqan. Kan, ini hamba-Ku yang benar. Mana jaminan Allah ni? Declaration Allah menyatakan ini hamba-Ku yang benar.
hamba-Ku yang benar, yang benar-benar kata mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Malam dalam hadis yang sebelum ni pun kita ada bincang berkenaan apabila seorang hamba tadi dekat kepadaku, kata Allah, kan, kalau dia dekat kadar sejengkal dia dekat padaku, maka aku dekat akan dia sehasta. Aku dekat dengan dia sehasta. Kalau dia dekat dengan aku sehasta, aku dekat dengan dia serupa, kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi yang belakang. Kalau dia datang padaku secara berjalan, aku datang kepada dia secara berlari. Nampak tak? Maknanya kuatnya orang kata feedback daripada Allah Ta'ala tadi. Bila hamba dia dekat pada dia akan lagi dekat kepada hamba tersebutlah. Baik, kemudian kita lihat dia punya pengajaran daripada hadis ni. Ada 3 pengajaran di sini. Pertama, galakkan memperelokkan amalan sama ada ketika bersendirian ataupun di khalayak ramai. Okey, saya dah pernah ulas tadi. Yang kedua, mengelakkan satu amalan merupakan salah satu daripada kesempurnaan sembahyang. Mengelakkan ibadah solat, contoh sembahyang lah, merupakan salah satu daripada kesempurnaan sembahyang. Minta tim solat ataupun sembahyang, contohnya solat berjemaah kan. Solat berjemaah kan, imam kata luruskan saf, tumit sama, dia kata kan. Lepas tu kata bahu tu dekat-dekatkan. Sufufakum fa inna tasitu min tamami solah, kan, perbetulkan saf kamu, kerana saf yang sempurna itu menunjukkan kepada kesempurnaan sembahyang. Betul tak? Jadi imam sebut je tu. Kat situ pun kita nak nampak lah. Maknanya meluruskan saf, merapatkan saf salah satu daripada kesempurnaan solat. Kalau saf tak lurus, bengkak-bengkok dan sebagainya, tumit ada yang belakang, ada ke depan dan sebagainya, semacam mana nak ada kesempurnaan solat? Tak ada. Apalagi kalau contoh saf tu renggang saf dia, kan, duduk je jauh. Maklumlah kat luar mungkin dia tak apa ngam dengan orang tu. Kat luar dia tak apa ngam dengan orang tu. Bila lah semayang pula, duduk pula sebelah-sebelah. Kan, jadi dia tengok orang tu sebelah tu, dia jauh lah. Semayang jemaah juga, tapi duduk je jauh, berdiri je jauh. Jadi syaitan lah ambil kesempatan. Syaitan duduklah kat tengah-tengah tu, kan. Syaitan duduk tengah sebab apa? Jadi dia tengok hamba ni, kan, anak Adam ni dia tak nak duduk rapat-rapat. Sedangkan kita digalakkan bahu tu, kan, bertemu dengan bahu lah, sehingga kan tidak ada ruang lah untuk syaitan masuk di kawasan tersebut. Baik, kemudian yang ketiga, amalan terbaik yang dikerjakan sama ada dalam semua keadaan, sama ada bersendirian ataupun tidak dapat mengelakkan daripada sifat riak. Amalan terbaik dikerjakan sama ada dalam semua keadaan, sama ada bersendirian atau tidak dapat mengelakkan daripada sifat riak. Okey. Kita digalakkanlah sembahyang sendirian lah. Tapi bukan makna nak kata sembahyang fardu pun kena sembahyang sendirian lah. Aku tak nak sembahyang jemaah ni, takut riak. Tak betul lah tu. Sedangkan Nabi suruh sembahyang berjemaah. Tak? Disebabkan Nabi suruh sembahyang berjemaah, maka kita sembahyang jemaah lah. Kalau dia kata aku tak nak sembahyang jemaah, nanti riak, menunjuk kat orang. Macam tu. Aku tak nak sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat kan sembahyang jemaah. Aku tak nak bagi sembahyang Jumaat, takut riak. Tak betul lah tu dia punya tu pegangan dia. Ataupun sembahyang apa lagi? Boleh katakan sembahyang banyak sumur saya berjemaah lah. Sembahyang tarawih. Betul tak? Kita nak masuk Ramadan kan, dekat lagi lah. Sembahyang tarawih kan digalakkan sembahyang berjemaah. Dia tak nak sembahyang jemaah, nanti riak. Nanti riak. Sembahyang apa lagi? Sembahyang sunat duha. Itu digalakkan sembahyang seorang lah. Apa lagi? Sembahyang kata sembahyang tahiyat masjid. Itu digalakkan buat seorang. Tak perlu kita ramai-ramai lah. Kemudian apa lagi? Sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan. Gerhana matahari kita digalakkan secara berjemaah kan. Gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Kenapa? Kat situ ada khutbah yang akan disampaikan oleh imam. Habis sembahyang kan ada khutbah. Sembahyang raya
Kan kita digalak sembahyang jemaah. Sembahyang jenazah. Betul tak? Sembahyang jenazah, sembahyang mayat. Kita digalakkan sembahyang secara berjemaah. Tapi kalau tak ada jemaah, dia seorang aja. Tak apalah, tak ada masalah. Orang lain tak nak sembahyang, tak apa. Mana dah habislah kepaduan kefayah tu, dah habis, dah selesai. Masalahnya kalau tak ada nak sembahyang. Silap-silap mayat tu bangun pula. Bangun cari orang. Mana ni orang ni nak sembahyang dia ni? Tak ada pun. Tak ada orang nak sembahyang aku ni. Aku dah ponek nunggu dia ni. Dah jenazah lah bangun pula. Okey, ni cerita saya tambah lah. Tak ada. Tapi tak mustahil tuan-tuan, boleh berlaku kalau Allah Taala nak tunjukkan. Kalau Allah Taala nak tunjukkan, boleh berlaku kan. Jenazah tu kan ponek lah dia nunggu kan, tak ada nak sembahyang dia. Bangunlah dia. Cari orang, mana imam ni? Imam azhar mana tak sampai-sampai ni. Ponek nunggu kan. Okey. Baik. Jadi makna banyak sembahyang ni kita digalakkan secara berjemaah. Malahan akhirat besok tuan-tuan kan, pertama akan dihisap ialah kefarduan sembahyang. Kefarduan sembahyang kehisap sama. Bila kefarduan sembahyang dia selesai, alhamdulillah. Kalau tak selesai kan, Allah Taala kata tengoklah kepada ibadah sunat dia. Ada tak ibadah sunat dia? Kalau ibadah sunat dia ada buat, akan menampungkan kekurangan yang terdapat dalam sembahyang fardu. Kalau tak selesai sembahyang, habislah cerita. Jadi Allah Taala tidak akan menilai ibadah lain. Walaupun ibadah lain banyak dibuat. Kerana yang kita lesen besar tu sembahyang. Lesen besar sembahyang sampai syahadah, lesen besar. Tak ada lesen besar, habis. Yang lain tu habislah. Penat je lah. Puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya. Habis semua tuan-tuan. Sebab apa? Sembahyang tu yang pertama sekali. Habis. Okey. Sebenarnya kita masuk kitab puasa. Kita berpuasa Okey, kita lihat ganjaran orang berpuasa. Muka surat 55 dah. Puasa ni pun tak banyak sangat hadisnya. Kena puasa, lepas tu masuk haji. Baik. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallam qala asyamu junnah fala yarfus wala yajhal wa inimruun qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim. Inni shaimun marataini. Walazi nafsi biyadi la khulufu famit shaim. La khulufu famil shaim atyabu innallahi ta'ala min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu li wa ana ajzibih wal hasanatu bi asyri amsalha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis pertama ni hadis riwayat daripada Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Rasulullah tentang puasa? Asyamu junnah. Semayang itu merupakan perisai. Semayang ni perisai. Oleh itu bila puasa itu perisai. Puasa itu perisai. Fala yarfus. Oleh itu apabila kamu berpuasa, maka janganlah kamu bercakap benda yang keji. Fala yarfus. Wala yajhal. Dan jangan kamu melakukan perkara-perkara bodoh. Apa perkara bodoh di sini? Contohnya berteriak, mencela, memakai hamun dan sebagainya kan. Wala yajhal. Kemudian wa imruun qatalahu aw syatamahu, dan jikalau ada seseorang tadi, ada seseorang qatalahu memerangi dia. Ada seorang memerangi dia ataupun memukul dia, aw syatamahu ataupun mencela dia, falyakul, maka naklah kamu berkata inni shaim. Inni shaimun, sesungguhnya aku berpuasa marrataini, sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Kan? Ni nak cerita tentang adab puasa. Walazi nafsi biyadih, dan demi Allah yang diriku berada dalam genggaman tangannya. La hulufu fami shaim. Bau mulut orang yang berpuasa
atyab, lebih baik indallah, daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, min rihin miski, daripada bau kasturi. Daripada bau kasturi. Bau mulut orang berpuasa itu terlebih baik, terlebih enak baunya di sisi siapa? Di sisi Allah Taala lah. Kalau sisi manusia memanglah tak elok bau mulut orang puasa kan. Bau busuk tu tak. Samalah macam orang makan apa kata, makan joring, kodeh, potai. Kodeh, potai kan busuk kan. Apalagi kalau orang isap rokok. Kalau isap rokok kan busuk mulut dia kan. Okey. Dan zaman sekarang ni pun orang kata dah sibuk dah. Siapa isap rokok tempat-tempat makan siaplah kena tangkap, kena denda. Kena denda. Kalau nak isap rokok cari tempat yang jauh-jauh. Kalau isap rokok. Yang paling baik berhenti terus. Lebih baik berhenti teruslah. Itu paling baik. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia kata la hulufu fami shaim, bau mulut orang yang berpuasa atyab indallah, terlebih baik di sisi Allah Taala, min rihil miski, daripada bau kasuri. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, yang mana dia meninggalkan makanan dia, wa syarabahu, dan dia meninggalkan minumannya, wa syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya, min ajli, daripada kerana aku. Dia buat tadi semua kerana aku. Dia tinggalkan makanan dia, dia buat kerana aku. Dia meninggalkan minuman dia, dia buat kerana aku. Dia meninggalkan syahwat dia buat semuanya kerana aku. Kerana apa tadi? Kerana puasa tadilah. Kerana puasa. Jadi puasa tadi mengikat dia. Puasa ikat dia. Jangan buat benda yang macam tadi. Kemudian asyamu li, puasa itu bagiku, wa ana ajzibih, dan akulah yang membalasnya. Ni aku ni siapa ni? Li ni siapa? Aku ni Allah lah. Puasa itu bagi aku, kata Allah. Kerana ni ada kursi kan. Wa ana ajzibih, wa ana ajzibih, dan akulah akan membalas dia. Membalas dia berapa yang aku nak balas tu pulang pada akulah. Wal hasanatu bi asyri amsalia, dan kata sesuatu kebaikan tadi dibalas dengan 10 ganjaran pahala. Digandakan dengan 10 ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, dalam hadis ni kan banyak benda yang Nabi nak sebut sebenarnya dalam hadis ini. Pertama, Nabi nak sebut tentang puasa ni perisai. Puasa ni perisai. Apa makna puasa perisai? Puasa ni dapat menghalang kita daripada melakukan benda-benda yang bukan-bukan, benda tak elok dan sebagainya kan. Itu sebabnya siapa yang nafsu kuat digalakkan berpuasa. Digalakkan berpuasa. Puasa sunat, puasa wajib itu memang kita kena buat lah. Ni puasa sunat, puasa Isnin, puasa Khamis, puasa Jumaat. Tapi kalau puasa Jumaat mestilah diselang dengan Khamis ataupun dengan Sabtu. Puasa hari putih, hari abyad, hari putih, 13, 14, 15. Setiap bulan kita digalakkan puasa hari putih. Kemudian puasa lagi apa kan? Puasa hari Arafah. Kan? Puasa Arafah. Okey. Puasa apa lagi? Muharram. Muharram kan? Puasa pada Muharram. Mana banyaklah konteks puasa ni, banyak benda yang kita boleh buat untuk berpuasa. Macam perempuan pula, dia ada lah perempuan ni macam puasa ni pula. Puasa ganti. Kan? Sebab apa, kalau bulan Ramadan ni kadang perempuan dia kedatangan haid dan nifas, jadi dia tak boleh nak puasa. Disebabkan tak boleh puasa, maka dia ada puasa ganti perempuan. Itu banyak. Itu sebab perempuan, tuan-tuan jangan kata jangan apa sangat kalau perempuan tu berpuasa, sebab memang dia kadang-kadang terpaksa mengganti puasa dia. Kemudian apa lagi? Puasa 6 hari. Puasa 6 hari pada bulan Syawal kan. Habis Syawal ada puasa 6 hari. Banyak puasa ni. Jadi mana puasanya? Jundah. Puasa ni perisai untuk daripada kita melakukan benda-benda yang tak baik, yang tak elok sebagainya. Kemudian bila kita puasa tadi, Nabi juga tekan pada kita, bila kita puasa jangan cakap benda yang bukan-bukan. Benda mengumpat, caci mencaci dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia boleh membatalkan pahala puasa. Puasa tak batal. Dia kalau kita makan minum dengan sengaja tu batal lah puasa. Okey.
Ini tak ada makan minum pun, tapi mulut, ya Allah, pompai. Kan cerita kaipan orang, buka kaipan orang, kan. Ataupun tidak pas zaman sekarang ni pakai internet kan, internet, FB, WhatsApp dah kan. Tulis benda-benda yang bukan-bukan. Mau tahu carut dan sebagainya kan. Okey, ini juga boleh membatalkan pahala puasa. Pahala puasa batal. Okey. Kemudian kalau seandainya seorang itu berpuasa, Nabi juga sebut, kalau seorang kita berpuasa, kemudian ada orang lain datang maki hamun kita, ada orang lain pukul kita waktu kita tengah berpuasa, naklah kita jawab, inni shaim. Sungguhnya aku berpuasa. Jawab sebanyak 2 kali. Dalam hadis ini juga sebut tentang berkenaan dengan mulut orang berpuasa. Kemudian dalam hadis ini juga sebut berkenaan dengan ganjaran pahala Allah Taala bagi kepada puasa, kerana puasa ini antara aku dengan Allah, kita dengan Allah Taala lah. Kita dengan Allah Taala. Jadi Allah Taala lebih tahulah berapa sepatutnya dibalas kepada orang yang berpuasa itu. Al-pau asyam li wa ana ajzibih. Puasa itu bagiku dan akulah lebih tahu berapa ganjaran puasa yang aku nak bagi pada mana-mana hamba-Ku. Baik, kemudian sikit lagi. Sambung hadis sini pula di bawah pula. Riwayat daripada Abu Hurairah pula, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Allah azza wa jalla, as-saum li wa ana jazibih. Yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajlih. Wasyamu jundah. Walisaimi farhatani. Farhatun hina yuftaru wa farhatun hina yalqa rabbahu. Wala khulufu fami saim atyabu inallah min rihi miski. Baik. Hadis kedua pula yang ada kaitan Nabi Kuan sama dengan hadis di atas. Iaitulah hadis riwayat daripada Abu Hurairah juga, daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya Allah Taala berfirman, yaqulullah Taala, as-saum li wa ana ajzibih. Puasa itu bagiku dan akulah yang membalasnya, sama macam lapah di atas juga. Kemudian yada'u syahwatahu, dia meninggalkan akan syahwatnya. Wa aklahu, dia meninggalkan makan minumnya. Wa syurbahu, dia meninggalkan minumnya. Min ajli, daripada kerana aku. Jadi dia buat benda tadi, dia meninggalkan makan minum tu semua dia tinggalkan semuanya kerana lillahi ta'ala. Dia buat kerana Allah Subhanahu ta'ala, bukan buat kerana seseorang. Kemudian wasau junnah, puasa juga perisai, macam di atas juga, lapar sampai sama di atas. Kemudian ini ada tambah sikit lagi, walisaimi farhatani, bagi orang puasa 2 kegembiraan. Bagi orang puasa ada 2 kegembiraan, farhatani. Farhatun hina yuftaru, satu kegembiraan ketika berbuka. Tengoklah. Waktu nak buka kita bukan main giang lagi kan? Giang lagi, wah sono kan. Apalagi kalau dapat buka beramai-ramai. Dapat buka ramai-ramai di masjid, di surau, betul tak? Ataupun kalau cuti tu adik-beradik balik, berkumpul adik-beradik, buka puasa ramai-ramai. Sono tak tuan? Sono. Orang tak puasa dia tak ada sono. Sebab apa? Dia dah makan awal. Siang-siang lagi dia dah hentam dah, dia dah belasah. Ayam ke apa ke yang goreng ke dia dah makan dah. Tak? Itu nasib baik orang tak nampak. Kalau puasa nampak, habis. Kena tangkap. Masuk dalam van mayat nama dia. Van jenazah. Kita tengok tu. Sesiapa yang kena tangkap waktu buka puasa, kerana tak berpuasa, puasa dia letakkan orang tu kat mana? Dalam van jenazah tu letak macam tu. Kan malu kan? Orang tengok kan berarti siapa lah Mamat dalam van jenazah tu. Mamat mana ni tentu tak puasa. Tentu tak puasa tuan-tuan. Kan malu naik van jenazah. Orang buat van jenazah ni hukumnya memang sepatutnya matilah. Dah naik van jenazah kan? Jenazah yang naik atas tu kan. Patut memang orang tu memang matilah. Kan? Ataupun kata jiwa dia mati. Boleh juga kita katakan. Orang yang tak puasa ni naik van jenazah, kita katakan jiwa dia dah mati dah. Islam itu dah mati dah. Tak ada Islam lagi dah nak katakan. Kalau nak kata macam tu lah, boleh lah kita cakap macam tu. Tidak pun tembak dengan senapan gajah je.
ambil senampang gajah macam cerita Piramli tu kan. Ibrahim pendek tu kan. Tembak senampang gajah je. Bagi orang tak malas puasa. Baik. Farhatun hina yuftaru. Satu kegembiraan ketika berbuka bagi orang berpuasa. Wa farhatun hina yalqa rabbahu. Satu kegembiraan lagi ketika bertemu dengan Allah Ta'ala besok akhirat. Kegembiraan yang kedua dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat bertemu dengan Allah. Kemudian wala khulufu famil ta'im atyabu inallah mihri miski. Dan bau mulut orang berpuasa itu terlebih baik daripada Allah Ta'ala daripada bau minyak kasturi. Jadi lafaz hadis ini sama macam lafaz di atas juga. Baik, kemudian ada satu lagi diriwayatkan daripada Abu Hurairah juga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi an rabbikum qala likulli amalin kaffaratun was-saum li wa ana ajzi bih wala khulufu fa min saim atabu indallah mirihi miski. Ada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga yarwi an rabbikum, yang Nabi meriwayatkan hadis ini daripada Allah Taala sendiri. Jadi Nabi terima hadis ini pada Allah Taala. Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin kafaratun. Bagi setiap amalan itu ada kafarah. Bagi setiap amalan itu ada kafarah dia. Kemudian wasaum li wa ana ajzibi, puasa itu bagiku dan akulah yang akan membalasnya. Walau khulufu fa min saim, dan bau mulut orang berpuasa terlebih baik Allah Taala daripada bau kasturi. Daripada bau kasturi. Jadi dalam hadis ini nak sebut pada kita tentang Allah Taala sebut bahawa bagi setiap amalan itu ada kafarah. Apa makna kafarah? Dosa. Setiap amalan itu ada kafarah dia, dosa dia. Sedangkan puasa adalah bagiku dan akulah membalasnya. Jadi maknanya setiap amalan tu maknanya adalah kekurangan-kekurangan tertentu. Itu sebabnya naklah kita buat puasa tu dengan sebaik mungkin. Sebab kalau kita tidak buat sebaik mungkin, kemungkinan akan menyebabkan ditakuti akan dosa pula. Ada dosa pula daripada, walaupun benda tu ibadah, tapi kalau tak buat cara dengan betul, niat tak betul, jadi berdosa jugalah. Walaupun benda tu ibadah. Kenapa? Kerana niat kita dah tak betul. Jadi puasa dilaksanakan dengan baik dan sempurna akan menjadi perisai kepada seorang hamba daripada perkara-perkara dosa dan juga maksiat. Tu digalakkan kita puasa. Kerana bila puasa ni tahulah, mana keinginan kita tu akan kurang. Siapa yang makan banyak, dia keinginan nafsu dia lebih berbanding dengan orang yang suka berpuasa. Kemudian jangan mengurangkan pahala puasa melalui percakapan yang keji ataupun tak baik. Malahan bukan saja pahala puasa kurang, boleh batal pahala puasa kita. Pahala puasa boleh batal. Puasa penat je, siang malam pagi petang berpuasa kan. Kemudian puasa melatih sifat sabar seseorang, bukan saja makan dan minum tetapi anggota badannya daripada melakukan maksiat. Sebabnya sebut dalam hadis lain, puasa ada 3 kan. 3 tingkatan puasa. Pertama puasa orang awam, kedua puasa orang khawas, ketiga puasa hawasul awas. Puasa hawasul awas. Puasa orang awam ni hanya puasa menahan diri pada makan dan minum saja. Sedangkan mata, telinga, kaki semua tak dijaga. Okey. Yang kedua puasa orang hawas. Puasanya bukan hanya sekadar menahan daripada makan dan minum, jadi anggota badan semua jaga. Puasa, ada orang kata puasa orang soleh. Puasa awas tu puasa orang soleh. Kemudian yang ketiga puasa hawaisul awas, puasa para nabi dan juga para rasul. Puasa para nabi dan rasul ni maknanya semua anggota berpuasa. Mana nanti dia akan berpuasa. Ingatannya pada Allah Ta'ala pun sentiasa ingat. Sedetik saja dia lupa pada Allah, maka dia menganggap puasanya batal. Puasanya batal. Kita mungkin tak dapat boleh capai martabat begitulah. Ini para nabi dan rasul saja. Kemudian yang keempat, puasa dilaksanakan dengan baik menjanjikan jalan yang besar sisi Allah Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Habis wallahu alam bisawab.
Sekadar itulah tuan-tuan perbincangan kita pada hari ini. Kan, 2 hadis berkenaan dengan sembahyang dan 2 hadis berkenaan dengan puasa. Kan 2-3 hadis puasa. InsyaAllah akan datang kita masuk doa orang yang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Lepas tu haji dan sebagainya. Baik, saya buka soalan kalau ada perbincangan, pertanyaan kalau ada. Apa dia? Fikir dulu fikir dulu bodoh nak tanya ustaz ni kan. Ada? Tak ada? Tak ada, faham lah tu. Kang saya tanya orang seorang-seorang. Faham ke tak faham? Tak ada tak ada nak tanyalah. Okey, insya-Allah lepas ni mungkin ada apa jamuan? Ada jamuan. Lepas tu mungkin kita pergi sana kan. Siapa boleh pergi sana tengok pameran Ittifaq Rasulullah tu kan masih Syekh Ahmad. Okey. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa ma'alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftahna bil arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain istajaba laha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.